Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada hari yang mulia ini mengikuti forum yang bertajuk Perkembangan Liberalisme di Malaysia dan cara mengenanginya. Saya Muhammad Nur Mahazi bin Helmi ditugaskan menjadi moderator anda pada forum hari ini. Tak kenal maka tak cinta, itulah pepatah yang sering diungkapkan. Dengan itu saya memperkenalkan panelis kita, Profesor Farhanah dan Dr. Amar yang akan bersama-sama kita untuk mengupas topik ini. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya bertanya soalan kepada Profesor Farhanah. Profesor, bolehkah Profesor huraikan apa itu liberalisme dan dari mana detik-detik permulaannya di Malaysia? Silakan Profesor. Okey, terima kasih kepada Dr. Nokman atas ucapan itu tadi dan soalan yang ditanyakan kepada saya. Apa maksud liberalisme dan sejarah macam mana dia datang ke Malaysia kan? Okey. Sebenarnya masyarakat di Malaysia sekarang ni merebak dengan ancaman liberalisme sebab diorang tak memahami apa itu liberalisme, sebab maybe diorang melakukan benda tu tapi diorang tak memahami lah secara mendalam apa maksud liberalisme ni sebenarnya. Okey, kita bagi maksud sebenar-benarnya liberalisme ni. Liberalisme ni sebenarnya dia adalah satu falsafah atau ideologi yang mengutamakan kebebasan dan kemerdekaan seseorang individu dalam berbagai hal. Yang paling penting dalam bab agama. Sebab itulah banyak sangat masyarakat di Malaysia ni yang dah terpesong akidahnya, yang tak ikut kepada negara-negara barat. Lepas tu perkataan liberalisme ni juga berasal daripada perkataan Latin. Ini perkataan liberal. Liberal tu daripada perkataan Latin yang membawa maksud bebas atau bukan hamba. Tapi bukan itu saja, liberalisme ni juga banyak pengertian dia dari profesor-profesor lain, doktor-doktor lain yang menyelidik liberalisme, perkataan liberalisme ni apa, dan diorang membawa maksud dari pelbagai-bagai maksud daripada pelbagai negara. Yang terutamanya yang saya pernah baca Profesor Dr. Uthman Al-Muhammadi yang mengatakan liberalisme ni baik dan positif. Di mana ia menggambarkan sikap toleransi, berbudi bicara dan diplomasi sesama masyarakat tu sendiri. Sebab tu liberalisme ni susah nak sebutnya. Liberalisme ni banyak sangat pengertian-pengertian daripada tokoh-tokoh yang berlainan, apatah lagi daripada negara-negara lain. Sekarang kita beralih pula kepada sejarah macam mana liberalisme ni datang. Yang nombor satu sekali tu, kita kena nak tengok dari mana juga dia datang. Liberalisme ni datang daripada falsafah politik barat dan terus berkembang dan berlakunya proses liberalisasi dalam agama Kristian. Masa mula-mula pertama dulu tu agama Kristian pada zaman Renaissance pada abad ke-16 dan 17 Masihi time tu. Kita tak ada lagi time tu. Okey. Kenapa diorang anggap agama Kristian ni dia tentang sangat agama Kristian ni? Sebab diorang beranggapan dengan gereja ni, agama Kristian ni semua tak membawa hasil kepada diorang. And then diorang menganggap agama Kristian ni akan menjadi salah satu punca penghalang untuk diorang berjaya tu. Okey, bukan itu saja. Liberalisme dalam agama Islam juga turut jadi efek dia. Efek yang terkesan teruk. Kenapa? Sebab ia berpunca daripada Asaf Ali Ashkenazi. Dialah yang berpendapat yang wahyu perlu ditafsir semula dengan pelbagai teori-teori berdasarkan sejarah dan sains. Macam tu sekali. Maaf bertanya Dr. Nokman, bolehkah doktor menerangkan beberapa faktor
perkembangan liberalisme di Malaysia ini? Terima kasih Dr. Amar atas persoalan yang diberikan. Ia adalah satu soalan yang menarik. Sebenarnya doktor, terdapat beberapa faktor perkembangan liberalisme di Malaysia. Pertamanya, penjajahan barat di tanah Melayu. Ia dimulai dengan kehadiran penjajah barat, British dan Portugis yang memperkenalkan liberalisasi politik, ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, apabila British menguasai tanah Melayu, mereka melabel sekolah pondok iaitu sekolah yang menerapkan unsur-unsur agama kepada pelajar sebagai satu sistem yang diusahakan secara sendirian tanpa kewujudan sukatan khas dan juga satu bentuk pendidikan yang primitif. Faktor seterusnya adalah generasi muda yang terlampau berfikiran terbuka. Mereka mudah menerima idea-idea liberal daripada idea-idea tradisional yang dibawa secara turun-temurun dari generasi terdahulu. Jika terdapat sesuatu keraguan, generasi kini lebih mementingkan bukti saintifik bagi menjustifikasi satu-satu tindakan dengan tidak terikat dengan nilai-nilai tradisi. Masyarakat lebih mudah menerima bukti yang mampu diperhatikan dengan delima diri manusia. Hidup, lihat, dengar, rasa dan sentuhan daripada nilai-nilai yang bersifat sentimen dan dianggap tidak rasional. Akhir sekali, wujudnya golongan yang mempersoalkan pentafsiran Al-Quran dan Hadis. Mereka percaya bahawa ideologi ini menggunakan takwilan sendiri terhadap beberapa ajaran Al-Quran yang jauh berbeza dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sebagai contoh, golongan anti-hadis yang tular satu ketika dahulu di Malaysia. Golongan ini menafsirkan ilmu wahyu agama mengikut kehendak akal dan nafsu yang mana akibatnya boleh mengakibatkan kecelaruan dan porak-peranda di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Okey, maaf mencelah. Dr. Amar, bolehkah saya untuk bertanya mengenai macam mana cara untuk mengatasi penularan liberalisme di Malaysia ni? Boleh doktor jelaskan? Terima kasih kepada Profesor Farhana atas soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Pertamanya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi ilmu dan maklumat tentang forum kita pada hari ini. Baiklah, rakan panel yang saya hormati sekalian, sebenarnya apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengatasi masalah liberalisme ini? Sebenarnya terdapat 3 perspektif utama yang harus diperincikan, iaitu dari segi masyarakat, negara dan individu itu sendiri. Bagi poin yang pertama, langkah yang boleh diambil oleh individu itu sendiri, mereka seharusnya mengambil berat terhadap isu liberalisme ini dengan membaca bahan bacaan yang berkaitan dengan unsur keterbukaan terhadap sesuatu perkara. Bagi memahami isu ini dengan lebih mendalam, mereka harus bergiat aktif dalam mengkaji dan meneliti tentang isu ini supaya hasil kajian lebih terperinci dan tuntas. Bagi poin yang kedua pula, langkah yang boleh diambil dari segi masyarakat adalah pihak masyarakat juga mempunyai kewajipan bersama sebagai saudara terdekat tanpa mengira bangsa dan juga agama dalam usaha untuk membanteras isu liberalisme ini. Bagi merealisasikan impian ini, ketua kampung berperanan sebagai ketua masyarakat seharusnya menganjurkan kempen kesedaran mengenai bahayanya kesan liberalisme dalam kalangan masyarakat. Sekiranya masyarakat tidak bekerjasama untuk membendung hal ini, perkara seperti ini tidak mustahil untuk terjadi, di mana foto ini menggambarkan feminisme yang sangat diagung-agungkan sehinggakan wanita boleh mengimamkan solat yang bermakmumkan lelaki. Akhir sekali, selain peranan sebagai individu dan juga masyarakat, peranan negara adalah peranan yang paling besar kerana rakyat sendiri melambangkan simbol keharmonian dan perpaduan sesebuah negara.
Langkah yang boleh diambil oleh negara ialah pihak mahkamah di Malaysia, iaitu Mahkamah Syariah, seharusnya menguatkuasakan undang-undang supaya dapat membentuk satu negara Islam yang dapat memberikan tumpuan penuh bagi membanteras isu liberalisme daripada terus membelenggu rakyat yang tidak peka terhadap keburukannya. Sayang sekali, masa mencemburui kita. Sekian sahaja forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada Profesor Farhana dan Dr. Amar sudi meluangkan masa mereka untuk memberi input mengenai perkembangan liberalisme di Malaysia dan cara mengenanginya. Sama-sama Dr. Nokman. Okey, sama-sama Dr. Noman atas sudi menjumpa kami semua. Okey? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.